Nak mula dah. Okey ya. Ada kat jam ya. Ada. Assalamualaikum. Nur Aisyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Dengar tak suara Ustazah? Dengar. Dengar Ustazah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. InsyaAllah kita mulakan dulu dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Insya-Allah kita sambung di ayat 64 surah Ali Imran. Ali Imran ayat 64 halaman bermula di halaman 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maksud ayat terjemahannya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahawa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak kita persekutukan dengan dia sesuatu pun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian lain sebagai ilah selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi ayat ni, qul tu Allah kata kepada Rasulullah, suruh berkata beginilah. Kata, wahai ahli kitab, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin. Kalimatin apa? Wahai ahli kitab, marilah kita berpegang kepada satu kalimat. Satu kalimat ni satu ayat lah. Apa dia kalimat itu? Iaitu sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattaqidha ba'daha ba'dan arbaban min dunillah. Kalimah ini kita berpegang pada satu kalimah. Kalimah itu apa? Itu kalimah ni. Bermula daripada sawa'in bainana, sama. Sama antara sama. Pada satu kalimah yang tidak ada perselisihan antara kita bahawa kami dan kamu. Antara kami dan kamu bahawa tidak. Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu bahawa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Maknanya kalimah itu. Kalimah syahadat. Kan? Kalimah la ilaha illallah. Berpegang pada kalimah syahadah. Kalimah la ilaha illallah. Kalimah tauhid. Di mana kalimah tauhid itu menjadikan semua manusia sama. Sawa bainana wa bainakum. Sama, tidak ada beza antara semua manusia. Kalimah itu adalah kalimah tauhid yang mengajak kepada menyembah Allah. Okay, kita tengok dia penyuraian. Perkara tauhid adalah perkara yang sudah diketahui oleh seluruh umat. Tajuk dia. Ayat ini umum mencakupi ahlul kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jadi seruan kepada Rasulullah ini kepada semua ahli kitab. Orang Yahudi, orang Nasrani dan mengikut mereka. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin. Katakanlah, wahai Muhammad, hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat. Yang dimaksudkan dengan kalimat adalah suatu susunan kata yang sempurna. Ayat lah yang menunjukkan erti sebagaimana firman-Nya dalam ayat ini.
Sebagai firman ayat ini. Kemudian Allah SWT menyifatkannya dengan firman-Nya, sawa'im bainana wa bainakum. Ayat tu ayat apa? Kalimah apa? Kalimah ini. Sawa'im bainana wa bainakum. Yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Berpegang pada ayat ini. Iaitu sama dan seimbang antara kami dan kalian. Kemudian hal ini ditafsirkan melalui firman Allah, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kalimah ini dijelaskan dengan maksud bahawa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Makna Rasulullah, Allah SWT suruh Rasulullah katakan kepada orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani ini dan pengikut mereka supaya bersatu di bawah kalimah Allah. Artinya tidak menyekutukannya dengan berhala, salib, patung, taghut. Apa makna taghut? Pernah jumpa kan perkataan taghut? Taghut ini sembahan-sembahan selain daripada Allah, di mana maksud taghut adalah yang melampaui batas. Jadi taghut ni termasuklah Firaun, yang lain yang kuasa-kuasa yang dijadikan sembahan manusia, orang-orang yang dijadikan sembahan manusia. Itu dia sebut taghut. Maksud taghut melampaui batas. Melampaui batas ini mereka dikatakan melampaui batas kerana menjadikan diri mereka seperti Tuhan. Jadi taghut maksud dia mereka yang melampaui batas. Api atau yang lainnya. Maknanya tidak menyekutukan Allah dengan segala yang lain selain daripada dia. Tetapi kita memurnikan ibadah hanya bagi Allah semata yang tidak ada sekutu bagi. Dan inilah misi seluruh Rasul. Inilah mesej Allah SWT mengutuskan semua Rasul. Untuk buat apa? Untuk mengajak manusia menyembah hanya pada Allah. Mengajak kepada kalimah tauhid. Tidak mensyirikkan Allah. Menjadikan hanya Allah sebagai ilah, sebagai sembahan. Kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni menjadikan manusia semuanya sama. Menyembah hanya Allah yang satu. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Bahawa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak kita persekutukannya dengan sesuatu pun. Ini yang kita biasa nampaklah salib, berhala, patung, api, matahari, kan? Itu Tuhan yang manusia anggap sebagai Tuhan, tapi itu tidak layak sebagai Tuhan. Dan taghut, taghut ini semua yang selainnya yang kita nampak, yang kita tak nampak. Okay? Kadang-kadang orang menghambakan diri kepada jin, syaitan, jadi taghut lah. Okey, taghut ini Firaun, taghut. Kuasa-kuasa lain yang manusia anggap hebat, lalu manusia tunduk patuh kepada mereka, itu juga jadi taghut. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi dengan benar melainkan Allah. Maka beribadahlah kalian kepadaku. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sembahlah aku. Ini firman Allah dalam ayat lain dalam surah Al-Anbiya 25. Allah juga berfirman, Allah SWT juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukannya, iaitu beribadah kepada Allah sahaja dan jauhi taghut itu. Jangan sembah selain daripada Allah. Jauhi taghut. Taghut itu semua pihak yang melampaui batas. Seperti mana Firaun. Jadi sembah ni bukan maksudnya kalau kita tengok kepada berhala apa semua tu, kita nampak sembah tu sujud saja. Tunduk sujud kan? Tapi bila Allah SWT kata jauhi juga taghut ini, bermakna sembahan itu bukan makna hanya tunduk sujud sahaja. Sembah adalah bermakna juga taat patuh sepenuhnya, menyerah diri. Tak ikut perintah Allah, ikut perintah
Fir'aun. Tak ikut perintah Allah, ikut perintah jin syaitan. Tak ikut perintah Allah, ikut kehendak hawa nafsu. Itu menjadikan semua tu sembahan. Sembahan. Jadi bila kita ucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah tu, bermakna tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah tu, bermakna tidak ada suatu kuasa pun yang kita samakan dengan Allah sebagai Tuhan. Yang kita, maknanya kita tidak tunduk sujud kepada pihak-pihak berkenaan ini, sama ada berhala dan sebagainya ni. Kita tidak tunduk sujud dan kita tidak menyerahkan segala harapan kepada mereka, tidak memohon pertolongan sama seperti kita minta pada Allah SWT. Kita tidak taat kepada perintah-perintah yang bertentangan dengan Allah, kehendak Allah. Kita tidak menyuruh kepada apa yang Allah larang. Itu maksud tidak. Sembah hanya Allah. Tinggal jauhi taghut. Kalau solat, dalam solat tunduk sujud pada Allah, tapi dalam kehidupan patuh kepada undang-undang lain, patuh kepada kehendak lain yang bertentangan, kehendak pihak lain bertentangan dengan Allah, kehendak Allah, itu ikut taghut juga lah. Faham tak? Maknanya apa saja yang Allah sebut dalam Al-Quran kita kena patuh. Kerana apa? Kerana kita anggap, kita menerima hanya Allah sebagai ilah. Hanya Allah Tuhan yang menjadikan segala-galanya, Tuhan yang layak disembah, dan satu-satunya Tuhan yang kita layak serahkan segala harapan kita. Okay. Kemudian dia berfirman, Allah SWT berfirman, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Itulah. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai ilah selain Allah. Maknanya tidak menjadi yang lain itu sama seperti Allah. Ibnu Jurayj mengatakan maksudnya sebagian kami tidak mentaati sebagian lain dalam bermaksiat kepada Allah. Maknanya tidak tunduk kepada kehendak-kehendak pihak yang menentang Allah. Tidak tunduk kepada kuasa-kuasa yang mengatakan mereka adalah berhak disembah. Itu maknanya tidak menjadikan lain daripada Allah itu sebagai sembahan. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang-orang yang berserah diri pada Allah. Ini dalam ayat tadi. Ya? Maksudnya jika mereka berpaling dari seruan dan dakwah ini, maka bersaksikanlah kepada mereka bahawa kalian tetap berada di atas Islam yang telah disyariatkan Allah bagi kalian. Yang kalian itu maksud kita lah. Ya? Allah SWT pesan pada Rasulullah, Rasulullah pesan pada kita. Katakanlah bahawa kita tetap Muslim. Kalau mengajak orang yang berpaling daripada beriman kepada Allah, berpaling daripada menjadikan hanya Allah sebagai ilah, tidak nak mengikut, tidak nak mengikut ke jalan yang benar, tidak nak kembali kepada Allah, kita wajib terus berserah diri pada Allah SWT. Menolak dengan mengatakan bahawa kita menjadi saksi bahawa hanya Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Ya. Katakan bahawa kita tetap Muslim. Dalam sebuah surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Raja Heraklius disebutkan, dan ini kandungan surat Rasulullah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad SAW untuk Heraklius pembesar Romawi. Ini Rasulullah suruh para sahabat yang boleh menulis begini. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Rasulullah berdakwah menulis surat. Ya? Menulis surat, mengajak dengan cara yang baik. Ya? Tidak pergi menyerang. Ya? Kalau Rasulullah menyerang, hanya jika orang kafir didapati bercadang, mengatur strategi untuk menyerang Rasulullah. Selalunya Rasulullah berdakwah dengan cara mengirim surat. Mengirim surat kepada kerajaan-kerajaan yang masih belum Islam. Sebagaimana dalam surah An-Nam, kisah Nabi Sulaiman, surah Sabah, Nabi Sulaiman hantar surat kepada Puteri Balqis, raja di kerajaan Sabah. Kerajaannya tu makmur, mewah, rakyat hidup dengan di bawah perlindungan raja yang mewah lah. Ya. Raja dia seorang perempuan,
Tetapi raja dia tu tidak menyembah Allah. Puteri Balqis tu menyembah matahari. Syirik lah. Jadi Allah SWT, jadi Nabi Sulaiman telah diberitahu oleh Hudhud, kan? Kisah Hudhud. Dan burung Hudhud tu dia pasti satu hari dia tak ada dalam kelompok dia. Nabi Sulaiman tengok burung Hudhud dia tak ada. Bagaimana Hudhud tak ada dalam majlis? Kemudian dia balik. Bila dia balik, Nabi Sulaiman tanya, ke mana kamu pergi? Dia kata dia pergi ke dia terjumpa satu kerajaan di sebuah negeri yang raja dia perempuan, tetapi dia menyembah matahari. Orang di sana menyembah matahari, mensyirikkan Allah. Tapi kerajaan dia makmur. Jadi Nabi Sulaiman lepas tu hantar surat kepada Puteri Balqis lah. Kepada Puteri Balqis mengajak dia beriman kepada Allah SWT. Akhirnya kesudahannya Puteri Balqis beriman kepada Allah. Ikut beriman daripada dakwah Nabi Sulaiman AS. Beginilah Rasulullah SAW hantar surat kepada Raja Heraklius. Amma ba', kandungan surat lagi. Masuklah Islam, ini kandungan surat Rasulullah. Masuklah Islam, maka anda akan selamat. Masuklah Islam. Nescaya Allah memberi anda pahala 2 kali. Jika anda berpaling, maka anda akan memikul dosa kaum Arishi. Kaum Arishi ni kaum dia lah. Raja ni rakyat dia lah. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimah yang tak. Ayat ni lah Rasulullah SAW. Hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahawa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak kita persekutukan dia dengan suatu pun. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian lain sebagai ilah selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahawa kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Rasulullah sebut ayat Allah. Jadi dalam halaman 193 ada huraiannya. Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya menyebutkan bahawa mulai permulaan surah Ali Imran sampai ayat 80-an, ayat 80 ke atas, lebih diturunkan berkaitan dengan utusan Najran. Ini pendapat lain. Ya, ini pendapat Ibnu Katsir. Kita baca tafsir Ibnu Katsir kan. Jadi kita tadabbur apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Jadi di halaman 139 ni, Ibnu Katsir menyebut Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya ada menyebut bahawa mulai permulaan surah Ali Imran sampai ayat 80 lebih diturunkan berkaitan dengan utusan Najran. Itu kan kita tengok utusan Najran, orang yang mereka nak datang nak berbincang dengan Rasulullah tapi tak jadi kan, tentang agama Kristian, ya? Tentang akidah mereka lah. Nak ceritakan tentang akidah mereka tapi Rasulullah ajak berbincang, mereka tak nak pula berbincang. Ya. Az-Zuhri mengatakan mereka adalah orang yang pertama kali menyerahkan jizyah. Kalau mengikut Az-Zuhri, dia kata orang utusan Najran ini yang pertama kali menyerahkan jizyah, bayar cukai tanda berdamai. Kan? Tanda berdamai, mereka tak nak ikut Islam. Jadi mereka ambil langkah bayar jizyah untuk mendapat perlindungan, untuk berdamai lah. Jadi sebab di bawah kuasa kekuasaan Islam lah, pemerintahan Islam, jadi dia nak duduk bawah pemerintahan Islam, tak mahu masuk Islam tapi sanggup bayar jizyah. Ini dia kata, Az-Zuhri kata ayat ini tentang perkara ini. Ya. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahawa ayat jizyah, iaitu ayat Taubah 29, terturun sesudah penaklukan kota Mekah. Lalu bagaimana menggabungkan ayat antara penulisan ayat ini, iaitu surah Ali Imran ayat 64 dalam surat yang dikirim kepada Heraklius sebelum penaklukan kota Mekah, dengan apa yang telah disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan Az-Zuhri di atas. Maknanya di sini ada perbincangan lah. Kita tak payah detail lah tentang ni. Ini pendapat ini mengatakan sebab turun ayat ini, perkara ni. Manakala Ibnu Katsir dia kata tadi ayat ini turun berkaitan dengan surat Rasulullah kepada Heraklius. Jawapannya, kedatangan delegasi Najran ini terjadi sebelum perjanjian Hudaibiyah. Ini jawab Ibnu Katsir kepada pandangan mereka ni. Jadi maknanya surat ini dia kata berkaitan dengan perkara ini. Kedatangan delegasi Najran ini terjadi sebelum ayat ni. Kedatangan delegasi Najran ini terjadi sebelum perjanjian Hudaibiyah.
Dan harta yang mereka serahkan kepada Nabi adalah pemberian yang mendadakan pembatalan muhabalah. Muhabalah yang kita bincang dulu kan. Jadi pendapat yang di muka surat 193 ni, Muhammad Ibn Ishaq Zuhri ni, dia kata ayat ni turun berkaitan dengan muhabalah tadi yang dulu tu. Mereka yang tak nak muhabalah tu akhirnya minta damai. Jadi ayat ni berkaitan dengan mereka itu. Jadi bukan jizyah. Ya. Ini kalau apa maknanya ini pula kata Ibn Katsir pula maknanya ayat ini berkaitan dengan pembatalan muhabalah tadi. Yang pendapat atas dia kata berkaitan dengan jizyah yang dibayar tu. Namun hal ini termasuk bab pendamaian, lalu turunlah ayat jizyah seiring dengan peristiwa tersebut. Jadi pandangan Ibn Katsir dia kata ayat jizyah ni turun selepas ini. Sebagaimana halnya kewajipan membagi 1/5 dan 4/5 dari harta ghanimah, harta rampasan, turun bersamaan dengan peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Jahsy bersama pasukannya sebelum timbulnya perang Badar. Kemudian turunlah kewajipan membahagi harta rampasan perang menurut ketentuan tersebut. Ini berkaitan dengan sebab-sebab turun ayat. Faham tak? Sebab-sebab turun ayat. Tak apalah, kalau tak faham pun. Ya? Ada pandangan kata ayat ni turun kerana ni. Ada ayat turun kerana disebab surat Rasulullah. Ya? Dan kemungkinan lain, ini juga pandangan. Ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk menulis surat beliau kepada Heraklius, ayat tersebut belum turun. Ayat tadilah yang kita baca, ayat 64. Ayat ni belum turun. Lalu turunlah ayat sesuai dengan apa yang ditulis oleh Nabi dalam suratnya. Sebagaimana tentang turunnya ayat yang membenarkan pendapat Umar tentang hijab, tentang tawanan perang. Maknanya, dia kata ayat ni turun setelah Rasulullah buat surat. Jadi kandungan Rasulullah, surat Rasulullah tu macam ni. Jadi Allah SWT turunkan ayat 64 ini mengukuhkan lagi apa yang Rasulullah sebut. Kan? Maknanya ayat ni turun setelah Rasulullah buat surat. Tadi kata ayat, ada yang mengatakan ayat ni turun sebelum kan, sebelum peristiwa, selepas peristiwa muhabalah tentang delegasi Najran tadi. Tapi pendapat ni mengatakan pula ayat ni boleh jadi turun setelah Rasulullah buat surat ini. Jadi ayat ini dah turun mengukuhkan lagi apa kandungan surat Rasulullah tu. Ini disebut sebab turun ayat lah. Okey. Sebagaimana tentang turunnya ayat yang benarkan pendapat Umar. Pandangan Ibn Katsir kita. Tentang macam mana pandangan Sayyidina Umar tentang hijab, tentang tawanan perang Badar dan tentang larangan solat jenazah orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat iaitu dalam firman Allah berikut, wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat, surah Al-Baqarah ayat 125, dan firman Allah asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Mudah-mudahan bila ia menceraikan kalian, Allah menggantikan untuknya isteri yang lebih baik daripada kalian. Kata Ibnu Katsir, ayat ini turun setelah Rasulullah buat surat ni, sebagaimana ayat Al-Quran Allah turunkan setelah Sayyidina Umar memberikan pandangan tentang hijab, tentang tawanan perang Badar dan tentang larangan salat jenazah orang munafik. Kan tak? Jadi maksud dia macam tu. Sebab turun ayat, bila berlaku peristiwa, ayat yang turun mengukuhkan lagi pandangan Sayyidina Umar. Ayat yang turun mengukuhkan lagi surat Rasulullah kepada Heraklius. Ini sebab-sebab turun ayat lah. Itu je. Jadi yang penting dalam ayat ini tadi, yang ini sebab turun ayat. Ayat ini tadi adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanyalah kecualilah Allah SWT. Tidak ada ilah selain daripada Allah. Tidak ada ilah yang wajib kita tunduk sujud. Tunduk sujud itu bukan hanya tunduk dalam solat. Tunduk sujud maknanya kita taat sepenuhnya. Taat sepenuhnya dengan melaksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, berpegang kepada ajaran Al-Quran yang Allah turunkan melalui Rasulullah, beriman dengan rukun iman, yakin dengan rukun iman, dan yakin dengan rukun Islam, melaksanakan rukun Islam. Itu maknanya kita menjadikan hanya Allah sebagai sembahan. Jadi ayat ini tentang tauhid. Kalimah tauhid itu adalah kalimah la ilaha illallah. Mensyirikkan Allah bukan hanya menjadikan yang lain itu sebagai
sembahan seperti mana jadikan patung sebagai sembahan, tapi ikut segala perintah, taat dengan segala kehendak pihak yang berkenaan, yang disebut taghut itu juga dikira sebagai mensyirikkan Allah. Faham tak? Mensyirikkan Allah tu bukan hanya sembah patung, sembah pokok, sembah matahari, tetapi mengikuti segala perintah, mentaati segala arahan kepada pihak-pihak yang lain selain daripada Allah. Mensyirikkan Allah, dikira mensyirikkan Allah. Tak ikut undang-undang Allah, ikut undang-undang taghut. Tak berkorban kerana Allah, tapi berkorban kerana Fir'aun. Kan? Itu maknanya menjadikan yang lain tu sebagai sembahan. Ini kita kena faham tentang maksud ilah tu. Ya? Ilah tu hanya satu-satunya yang disembah. Satu-satunya kita serahkan segala harapan. Satu-satunya Tuhan yang layak kita abdikan diri. Okey. Kita pergi, ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum kita masuk ke ayat 65. Ayat ni huraian dia di sini ringkas, tapi perbincangan dia tu panjang. Cuma kita dah lalui dan kita akan temui. Ada? Kalau tak ada, kita pergi ke ayat barulah. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 65 hingga 68. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di afala taqilun. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Ayat ni, maksud ayat ni, wahai ahli kitab, kenapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berfikir? Ini ayat 65. Beginilah kamu ini wajar membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat 66. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ayat 67. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini Muhammad serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Ya? Jadi sambungan pada ayat yang tadi Allah menjelaskan tentang apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berbantah-bantah tentang Taurat dan Injil, yang di Surat dan Injil, dan mereka mendakwa bahawa mereka mengikut agama Nabi Ibrahim. Huraian dia, orang-orang Yahudi dan Nasrani berbantah-bantahan mengenai agama Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil ni teman, Al-Khalil alaihi salam. Gelaran pada Nabi Ibrahim. Khalil maknanya teman. Nabi Ibrahim dia suka cari teman. Dia nak makan pun dia cari kawan. Dia tak makan seorang-seorang. Allah SWT menyebut Al-Khalil, Khalilullah, dia teman Allah. Allah SWT mengingkari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang saling membantah satu sama lain tentang Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Masing-masing kelompok mendakwa bahawa Ibrahim dari golongan mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan orang-orang Nasrani Najran dan para pendeta Yahudi berkumpul di tempat Rasulullah SAW. Lalu mereka bertengkar di hadapan beliau, di hadapan baginda Rasulullah lah.
Para pendeta Yahudi mengatakan Ibrahim itu tidak lain adalah seorang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani berpendapat Ibrahim tidak lain adalah seorang Nasrani. Jadi Allah SWT pun menurunkan ayat. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Mereka masing-masing mengaku keturunan Nabi Ibrahim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Maksudnya, hai orang-orang Yahudi, bagaimana mungkin kalian mendakwa Ibrahim sebagai seorang Yahudi? Padahal dia hidup pada zaman sebelum Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa tu Allah turunkan Taurat kepada kaum dia tu yang apa maknanya Yahudi lah masa tu. Jadi Nabi Ibrahim sebelum tu lagi. Jadi sebelum dan bagaimana mungkin menurunkan Taurat kepada Musa AS, dan bagaimana mungkin hai orang-orang Nasrani kalian mendakwa bahawa Ibrahim itu adalah Nasrani, padahal agama Nasrani itu ada setelah Nabi Ibrahim, setelah masa Ibrahim berlalu. Allah SWT berfirman, afala taqilun, apakah kamu tidak berfikir? Maknanya zaman tu jauh sangat. Kan tak? Zaman jauh sangat. Nabi Ibrahim tahu berapa tahun, berapa ratus tahun. Berapa ratus tahun, tak tahu apa, tak ada rekod pun. Jauh sangat. Kalau nak dakwa keturunan Nabi Ibrahim, kita semua keturunan Nabi Ibrahim. Nak dakwa keturunan Nabi Adam, kita pun keturunan Nabi Adam kan, semua keturunan Nabi Adam. Juta-juta dia punya galur tu, nasab tu boleh jadi apa? Ratus ribu juta apa? Juta angkat ini kan, dia punya jarak apa nak kata, dia punya nasab tu ya, sangat jauh. Jadi mereka mendakwa mereka keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak ikut pun cara Nabi Ibrahim. Ya? Jadi Allah SWT kata, apakah kamu tidak berfikir? Afala taqilun. Dan Allah SWT berfirman, ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falim tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmun. Beginilah kamu ini wajar membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui? Tak tahu keturunan dengan Nabi Ibrahim dengan mereka tu macam mana pun mereka tak tahu. Mereka masing-masing nak mengaku keturunan Nabi Ibrahim, mengikut ajaran Ibrahim, sedangkan Allah SWT Maha mengetahui. Ini merupakan pengingkaran terhadap orang-orang yang berbantah-bantahan mengenai satu hal yang sama sekali tidak mereka ketahui. Kerana mereka maksud yang mereka tak tahu itu tentang Nabi Ibrahim, tentang ajaran Nabi Ibrahim yang sebenar. Kerana sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani berbantah-bantahan mengenai Ibrahim tanpa didasari pengetahuan. Sekiranya mereka memperdebatkan mengenai sesuatu yang ada pada mereka dan mereka ketahui, seperti hal yang berkenaan dengan agama mereka yang disyariat bagi mereka hingga diutus Rasulullah Muhammad SAW, tentu yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ini yang dekat dengan mereka, kan, tentang ajaran mereka dan ajaran yang Nabi Muhammad bawa yang mereka sedang hadapi. Namun sayangnya mereka memperdebatkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kerana itulah Allah mengingkari apa yang mereka lakukan tersebut serta memerintahkan mereka untuk menyerahkan apa yang tidak mereka ketahui itu kepada Allah SWT yang Maha mengetahui semua perkara yang baik dan yang nyata, yang mengetahui segala sesuatu dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya. Kerana itulah Allah berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maknanya Allah SWT tidak ada faedahnya mereka membincangkan perkara-perkara yang mereka tak tahu, yang Allah lebih tahu. Mereka patut mendengar apa yang diberitahu oleh Allah tentang apa yang patut mereka tahu. Setelah itu dia berfirman, Allah berfirman, Allah sebut bahawa dia Maha mengetahui dan dia jelaskan tentang hal ini. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Jadi Allah SWT sebut Nabi Ibrahim macam mana? Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Lurus ni agama yang lurus menyembah Allah. Jalan hidupnya jalan hidup yang lurus, agamanya agama yang lurus, sembah hanya kepada Allah. Maksudnya berpaling dari kemusyrikan menuju kepada iman. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sama sekali tidak musyrik seperti mereka. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik.
Ayat ini yang berisi sangkaan orang Yahudi Nasrani tentang Ibrahim bermakna dengan ayat yang telah lalu pada surah Al-Baqarah, aqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk. Mereka kata mereka betul. Mereka kata mereka ikut Nasrani dan mereka ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim hanifan muslim. Menganut akidah tauhid dengan agama yang disyariat oleh Allah SWT. Selanjutnya dia berfirman, Allah SWT berfirman, inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Sungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, iaitu Muhammad SAW, serta orang-orang yang beriman kepada Muhammad, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman. Jadi yang paling layak dekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman kepada Allah, yang mengikut Nabi Ibrahim, yang beriman kepada Allah, yang mengikut Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Allah. Maknanya tauhid itulah yang menyatukan. Akidah tauhid itu menyatukan. Kenapa orang-orang yang beriman yang ada hari ini jauh dengan Nabi Ibrahim, jauh dengan Nabi Muhammad, tapi mereka dikira paling dekat dengan Ibrahim kerana akidah yang sama itulah. Kerana sama-sama menyembah Allah, sama-sama beriman kepada Allah, mengikut risalah para nabi yang sebelumnya, dan beriman mengikut risalah Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kita beriman juga dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Maknanya mereka adalah utusan Allah. Kita yakin mereka adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah. Tapi kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman bahawa orang yang paling berhak menjadi pengikut Ibrahim, Khalilullah, adalah orang-orang yang mengikuti agamanya dan Nabi ini, iaitu Muhammad SAW. Serta orang-orang yang beriman dari para sahabatnya, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin ulatan minan nabiyyin wa inna waliyyan minhum abi wa khalilullah azza wa jalla. Sesungguhnya setiap nabi memiliki wali dari kalangan nabi, dan sungguhnya waliku adalah leluhurku. Apa maksud leluhur? Adalah Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Leluhur, keturunan Nabi Ibrahim. Ini hadis Rasulullah sebut setiap nabi memiliki Nabi Muhammad SAW menyebut dia keturunan Nabi Ibrahim. Ya? Kalau yang paling dekat lah, paling dekat Nabi Ibrahim, keturunan anak dia Nabi Ishak, Nabi Ismail. Kan Nabi Ismail orang Quraisy, Nabi Ishak keturunan mak dia bangsa Yahudi, Bani Israel. Bani Israel. Nabi Siti Hajar, mak kepada Nabi Ismail, keturunan Arab. Jadi Rasulullah keturunan Nabi Ibrahim, di bawah jalur Nabi Ismail. Nabi Ismail orang Arab. Nabi Ishak dia orang Bani Israel. Jadi keturunan orang Yahudi, Bani Israel di sebelah Nabi itulah, Bani Israel di sebelah Nabi Ishak lah. Kemudian beliau membaca ayat, beliau dimasukkan baginda Rasulullah SAW. Beliau ni siapa ya? Innan awal. Kemudian beliau membaca ayat, inna awlan nasi bi Ibrahim alladzina tabauhu wa hadzal nabiyyu alladzina amanu. Sungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad, seorang yang beriman kepada Muhammad. Beliau ni Rasulullah lah, ya. Sa'id bin Mansur cerita, ya.
Dan firman Allah, wallahu waliyul mu'minin. Ya. Dan firman Allah, wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman, iaitu pelindung bagi segenap orang yang beriman kepada rasul-rasulnya. Okey. Allah adalah pelindung bagi segenap orang beriman segenap orang yang beriman kepada rasul-rasulnya. Allah menjadi pelindung kepada orang-orang beriman. Maknanya bila kita mengucap syahadat, kita mengaku beriman kepada Allah SWT. Allah lah. Kita yakin sebagai pelindung kita. Ya? Allah Maha Pelindung. Allah memberikan perlindungan pada orang yang beriman. Kita yakinlah. Yakin. Kan? Ayat ini menyebutkan bahawa bila kita beriman, memberikan jaminan bahawa bila kita beriman kepada Allah SWT, kita kena yakin bahawa Allah SWT akan sentiasa memelihara, menjaga, melindungi, memenuhi permintaan kita, makbulkan permintaan kita. Bila diturunkan ujian, di sebalik ujian ada hikmah untuk orang beriman. Bila diberikan nikmat, di sebalik itu ada hikmah untuk orang beriman. Ya? Maksudnya Allah kita yakin Allah adalah pelindung kepada orang mukmin. Ya? Jadi orang mukmin la taqaf wa la tahzan. Tidak takut dan tidak sedih. Kan? Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah adalah pelindung kepada orang mukmin. Ini Allah yang bagi jaminan. Jadi kalau tidak mendapat perlindungan, itu bukan bermakna Allah tak bagi perlindungan. Kita tidak yakin dan kita tak nampak perlindungan Allah SWT tu. Ya? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Soalan tak? Faham tak saya maksudkan? Faham tak? Faham tak apa yang Ustazah ajar? InsyaAllah. Ya. Kalau tak faham, tanyalah kan. Jadi maknanya kita kena yakin bahawa Allah Maha Pelindung, memberi perlindungan. Allah SWT sentiasa mendengar segala doa kita. Allah sentiasa ingin memberikan kebaikan kepada kehidupan orang mukmin. Allah sentiasa ingin memberikan balasan syurga kepada orang yang beriman. Jadi bila kita dah yakin Allah sebagai pelindung, kita kena yakin juga bahawa hidup kita ini kena sentiasa akan ada perlindungannya. Dalam apa keadaan pun kita akan selamat akhirnya. Nama Islam itu di sini makna selamat. Allah SWT dengan segala sifat kesempurnaannya memberikan perlindungan kepada manusia, kepada orang beriman adalah kerana kasih sayang. Ya, kerana kasih sayang. Ya. Segala ujian adalah kerana kasih sayang. Segala nikmat, segala kesakitan Allah SWT uji kerana Allah nak beri pahala. Allah uji juga kerana nak meningkatkan keimanan. Allah uji juga kerana takut kita terlajak. Tak pernah sakit kan? Tak pernah sakit, takut kita lupa pada Allah SWT sekali-sekali Allah bagi kita sakit. Tak pernah susah, sekali-sekali Allah bagi kita susah. Sebab apa? Sebab kerana kasih sayang. Dia nak melindungi kita supaya akhirnya kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang paling utama adalah keselamatan di akhirat. Di dunia pun Allah nak kita selamat. Nak bagi selamat tu macam-macam lah. Kalau sentiasa okey je kehidupan kita, takutlah juga kan. Sekali berlaku apa-apa yang tidak, sekali berlaku musibah, kita macam terkejut. Masa tu putus asa, boleh jadi tahap putus asa tu boleh menyebabkan kita jadi kecewa dengan Allah Ta'ala. Jadi segala ujian itu adalah daripada Allah sebagai tanda dia sentiasa memberikan perlindungan kepada orang mukmin. Itu juga dengan nikmat. Nikmat adalah kerana kasih sayang Allah bagi. Bagi sihat kerana kasih sayang Allah. Allah bagi kaya, kita berusaha jadi kaya, jadi senang jadi kaya, itu pun satu nikmat. Tapi nikmat itu sepatutnya memberikan keselamatan. Kalau nikmat itu tidak memberikan keselamatan, itu adalah suatu yang sangat menyedihkan. Jadi Allah SWT kadang-kadang tarik nikmat. Sebab apa? Sebab kerana kasih sayang. Sepatutnya kalau Allah SWT bagi nikmat, kita bersyukur, itu Allah lebih sayang. Tapi
Tapi biasalah dalam hidup ini Allah SWT ada ujian, ada jadikan ujian, ibtila untuk menguji tahap keimanan manusia. Sebab tu tak mungkin seorang tu dia sihat saja tak pernah sakit. Jadi Firaun lah pula, tak pernah sakit, tak pernah susah, tak pernah isterinya tak cantik, tak pernah istananya tak hebat, tak pernah hidup dia tu tak gembira. Rasa hebat dia berada di atas sekali. Itu sebagai satu balak lah daripada Allah SWT. Suatu istidraj daripada Allah SWT. Jadi tanda Allah memberi perlindungan tu macam-macam cara Allah beri perlindungan. Jadi bila kita yakin Allah SWT maha melindungi, kita kena minta sentiasa pada Allah SWT. Minta apa yang kita nak. Minta selamat. Minta dijauhkan daripada wabak penyakit. Ada doa kan. Minta jauh daripada kesusahan. Minta murah rezeki. Minta kita selamat sentiasa. Minta berjaya. Minta apa yang kita buat dapat hasil yang sepatutnya. Minta ada kasih sayang dalam keluarga kita. Minta anak-anak jadi anak-anak soleh, solehah. Minta ibu bapa kita sihat. Kan? Itu kita minta pada Allah SWT. Lepas tu dalam Al-Quran, kalau kita tadabbur Quran kan, dalam Al-Quran bila Allah SWT cerita kisah Nabi, ada Allah SWT sebut bahawa Nabi adalah utusan Allah. Allah sebut mereka hanya menyampaikan utusan ajaran Allah. Kita disuruh ikut. Dalam perjalanan hidup para Nabi itu sentiasa ada ujian. Dan dalam setiap ujian tu ada je doa-doa yang mereka lafazkan. Jadi bila kita jumpa doa-doa dalam Al-Quran, doa-doa yang ada daripada kisah-kisah para Nabi, itulah doa-doa yang maksurat. Doa yang paling baiklah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa daripada dalam Al-Quran. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu pun doa daripada Al-Quran. Jadi doa yang terbaik doa daripada maksud daripada Al-Quran, daripada Al-Quran, hadis Rasulullah. Dan tidak ada masalah juga kita nak berdoa dengan ayat kita sendiri yang kita faham kan. Kalau baca doa yang maksud tapi kita tak faham, rugilah juga. Jadi kita berdoa pada Allah, minta sentiasa perlindungan daripada Allah SWT. Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kasih sayangnya tu melebihi daripada rasa marah daripada bila kita buat salah. Kalau buat salah, belum tulis lagi. Malaikat belum tulis. Kan? Dah buat, tulis satu. Kalau buat kebaikan, niat nak buat, dah tulis satu markah. Kan? Satu pahala. Kalau buat, ditambah 10. Kan? Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang nak bagi kita macam-macam nikmat. Baca Al-Quran satu huruf, 10 ganjaran. Bukan pahala saja. Ganjaran kebaikan. Dapat pahala, dapat berkat, dapat perlindungan Allah, dapat perlindungan kesihatan, hati tenang, ubat Al-Quran menjadi syifa wa rahmah. Kan? Jadi Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila kita yakin itu, hidup kita jadi tenang. Jadi tenang. Kita ada tempat bergantung, kita tak susah hati. Kalau kita ada susah hati pun kita kembali pada Allah, kita jadi sabar. Kan? Okey. Itulah. Cakap itulah. Untuk hari ini, kalau masuk ayat ni panjanglah pula kan. Ayat 69 ni. Panjang. Kalau kita ni, dia tak cukup pula masuk yang kita ada ni. Okey. Khabar puasa semua. Alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Tadarus semua kan banyak ada grup-grup kita buat kan. Tadarus dah khatam dah Ustazah. Alhamdulillah. Itu buat majlis khatam dah sudah. Belum lagi hari Ahad ni. Ada setengah tempat tu dah lah Ustazah dekat kampung ni. Okay. Kat mana? Balik kampung? Sungai Besar, Selangor. Oh, dah tak duduk sini dah lah. Dah lama dah Ustazah, dekat setahun dah. Lama dah tak balik salam ni. Alhamdulillah ada online kan? Ada online, boleh tengok, boleh belajar. Dapat free pula tu Ustazah. Yalah, terima kasih lah. Alhamdulillah. Terima kasih lah Kak Sirin. Kan? Ya, betul lah. Kita boleh sama-sama. Mudah-mudahan. InsyaAllah Ustazah. Ada kelas bayar, ada kelas free. Tapi 3 kelas free, yang lain tu bayar lah Ustazah. Ya. Dia orang pun
dia orang macam buat sendiri tu kena ada jugalah kan. Ya, betul. Kos untuk nak ni kan. Betul. Okey, alhamdulillah. Itulah. Tadarus cepatnya. Ya. Ni apa? Seronok sebab dia orang organize tu teratur kan. Ya, betul. Ada Kebanyakannya majlis ustazah. majlis esok hari Ahad ni banyak buat kan khatam. Tadarus ni kita baca, kita semak bacaan kan. Ya, betul ustazah. Khatam tu sebagai satu budaya yang baguslah. Ada silaturahim lagi ustazah. Silaturahim kan. Tak kenal jadi kenal situ. Memang kan? Bagus. Alhamdulillah. Boleh kalau kita sebelum ni tak berapa baca Quran pun, dalam sebulan ni kita tadarus boleh jadi lancar insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kan? Lepas tu baca sikit-sikit sampai tengok terjemahan tu boleh dapat faham sikit ayat yang kita baca. Nanti lepas ni kita ulanglah balik kan? Ulang balik. Ya, betul. Kurang-kurangnya kita doa ustazah apa ni satu juzuk 45 minit. Satu juzuk laju ke baca? Apa ni ada ustazah yang apa Nur Aziah tu sarankan macam tu kan. Nak cubalah ustazah. Baca lancar lah maknanya. Kena baca lancar lah. Cepat. Baca lancar insya-Allah. Kita baca lancar tapi kalau kita tak dapat lancar yang penting betul lah bacaan kita. Ya, betul. Kalau kita baca lancar kita tajwidnya tu apa? Hilang kan? Macam hadis sebut macam ada orang baca Quran macam minum susu. Minum susu. Minum susu kan? Betul. Laju je turun. Dah masuklah dalam perut tu kan? Tapi itulah tak sempat nak serap apa-apa yang ni kan. Apa-apa yang tak sempat penghayatan tu nak faham kepahaman tak sempat kan. Yang penting bacaan betul. Kalau boleh kita baca betul, kita dapat faham sikit-sikit kan. Tadabbur kan secara ringkas lah. Nanti lepas ni kita baca terjemahan. InsyaAllah mudah-mudahan berkat ya. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ni lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, jadi kita akhirilah setakat ni. Ada apa-apa lagi? Linda? Tak ada. Itu. Dah 1.55 jadi kita akhiri dengan doa lah. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Kita doa banyak-banyak. Untuk anugerah Allah kan? Okey. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa 'afatan 'inda al-maut wa ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina أجدادنا جداتنا من شارفنا لأزواجنا لأبنائنا لأخواننا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أعنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر وتمم بالخير أنت مقصودنا ورضاك وقلوبنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا بجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.
Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay.